Halo Malaysiaku, mari kita lihat bangsa terbodoh di ASEAN. Tak lain dan tak bukan negara Indonesia dan pencuri bahasa Melayu juga daripada negara Indonesia. Bangsa ini sangat bodoh. Kalau kita tahu mereka ini mahu berperang dengan negara-negara lain kerana mereka tahu majoriti Pulau Jawa melebihi 150 juta. Kalau kita lihat di dalam video ini, ramai sekali yang membenci Malaysia berasal daripada Pulau Jawa. Nak perang tapi bodoh. Sehingga sekarang Endon masih merasakan bahawa mereka lah pendunia ataupun juara di sebelah Asia Tenggara. Kalau kita lihat pada tahun 1960-an, Endon, China, Rusia adalah sebuah pakatan. Mereka adalah negara komunis. Masalahnya Endon masa mau berperang dengan Malaysia, dia tak nak bayar hutang Rusia. Disebabkan Endon tak mau bayar hutang, maka Rusia, China dan negara Korea Utara tak bantu Endon berperang. Endon ni apa yang dia nak semua percuma. Mereka ni bangsa yang paling tak ada ekonomi, tak nak bayar hutang. Endon kalah perang dengan Malaysia sebab mereka tak nak bayar hutang. Selain tu, kuasa barat seperti Belanda, Amerika mahu melihat perang ini dan apa yang berlaku ke atas Indonesia. Selain itu, Indonesia banyak buat perjanjian dengan Amerika, dengan Rusia, tetapi mereka telah khianat perjanjian itu, tak nak bayar hutang. Kalau kita lihat Sukarno bapa penipu, sejak pergi away daripada Jepun 1945, Sukarno telah mengambil kesempatan untuk mencuri Sumatera, Borneo, Papua, dan dia juga mahu claim seluruh wilayah Asia Tenggara sebagai milik Indonesia. Indonesia tahu sebab populasi Jawa ramai, mereka ada kelebihan. Pada tahun 1963, Endon mula ceroboh Sabah Sarawak. Mereka menggunakan pasukan Kopassus. Malangnya pasukan ini telah dikepung oleh askar-askar dan bangsa Iban di Sabah dan Sarawak. Nasib negara-negara seperti Sumatera, Borneo sama saja dengan Palestin. Beginilah keadaannya penjajahan Indonesia. Di Israel kita ada Palestin, di Asia Tenggara kita ada negara yang dijajah seperti Sumatera dan Borneo. Pada masa perang ini, Endon ingat Malaysia ni macamlah zaman Papua, zaman Sumatera. Nasib askar Endon malang sekali. Mereka telah diburu oleh orang tempatan di Sabah dan juga Sarawak. Selain itu, bantuan ketenteraan daripada tanah Melayu ke atas Sabah dan Sarawak telah menyebabkan askar Endon kebeluran. Mereka duduk di dalam hutan dan memakan tahi mereka. Cakap besar nak perang, tetapi akhirnya Endon menjadi babi di dalam hutan. Rakyat Sabah pada masa ni tak naklah join Endon. Dia tahu kalau join Endon, orang Jawa akan berpindah daripada Pulau Jawa ke Sabah Sarawak dan mengambil harta orang tempatan. Pro komunis yang dihantar oleh Indonesia pada masa ni ialah bekas-bekas komunis yang menyerang kerajaan dan sultan di Sumatera dan juga di Borneo. Mereka ini sangat kejam. Warga Malaysia beramai-ramai melihat askar Endon yang mereka banggakan ini. Endon pada mulanya telah mendarat di Johor dan mahu membentuk sebuah kumpulan untuk menyerang Johor sebagai pengkalan. Malangnya, mereka tidak mendapat sokongan warga Johor dan akhirnya polis di negeri Johor telah memburu dan menangkap harimau komunis Indonesia di Labis. Harimau ni ialah satu tim tentera yang sangat kejam. Mereka ini telah membunuh raja-raja di Sumatera, Kalimantan pada tahun 1940-an, 50-an. Mereka membakar dan banyak pejuang Endon ni dibantai oleh orang tempatan ya. Inilah senjata rahsia Endon, senjata buatan Rusia, China. Ini semua hutang ya. Askar Endon ada juga tembak kereta kebal Malaysia tapi tak loot. Mereka ingat perang dengan Malaysia macam perang dengan Kesultanan di Papua yang tak ada tentera. Endon Army juga telah dibedil oleh mortar artileri semasa mereka dikesan oleh penduduk tempatan di Labis dan juga di Kalabakan. Pencerobohan askar Endon ini telah menyebabkan negara Indonesia telah terputus hubungan. Pada masa ini Malaysia anti Endon dengan serangan di McDonald Singapura. Mereka telah menyerang McDonald dan menyebabkan beberapa rakyat tempatan meninggal. Inilah keadaan askar Endon yang ditangkap. Cakap besar, Kopassus, Densus, Brimob tewas dan dihantar ke balai-balai polis tempatan untuk diadili dan dihukumkan hukuman mati. Malangnya selepas konfrontasi ini Malaysia menyerahkan bekas-bekas ini
Kalau kita nak lihat, banyak orang Indon dimasukkan ke dalam lokap semasa konfrontasi. Disebabkan mereka ni takut mati, mereka ditangkap hidup-hidup. Kalau kita lihat wajah Kopassus Indonesia 1963 beginilah mukanya. Bila ditanya daripada mana? Daripada Pulau Jawa. Mereka dijanjikan tanah. Inilah wajah pengecut Indonesia. Semuanya daripada Pulau Jakarta. Yang kalau kita lihat pelampau sekarang daripada Pulau Jakarta. Wajah pengecut Indon ni kita boleh lihatlah kelakar cakap besar. Dengan askar dan orang kampung bolehlah mereka bakar seperti di Sumatera, tetapi dengan Malaysia dan senjata mereka. Selain itu, Jakarta juga hampir dibom nuklear sebab ada desas-desus Rusia mau memberikan senjata nuklear kepada kerajaan Sukarno. Malangnya serangan ini berakhir selepas Indonesia menyerah kalah dan Suharto telah menjadi Presiden Indonesia. Kalau ada Sukarno, memang Malaysia dan negara barat nak bom. Malaysia telah beri perang kedua. Kalau kita bom dekat Pulau Jawa pun ramai juga orang Melayu kan. Pada masa ni Suharto minta belas kasihan 1965 hingga 1970. Kalau kita lihat Sukarno ni, dia punya sejarah, dia tipu Belanda, dia join askar Jepun. Lepas tu bila Jepun kalah, dia join askar Australia, dia join askar Belanda balik lawan Jepun. So kita boleh lihat kenapa barat pada masa tu tidak percaya lagi dengan Indonesia. Kalau kita lihat pada tahun ni, negara Belanda telah ditipu oleh Sukarno. Banyak penipuan dibuat oleh Sukarno kerana Sukarno ni seorang penipu. Dan Malaysia adalah negara Melayu, Indonesia adalah negara Jawa.